Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dania Aiman bin Azmi, ahli kumpulan 16, di mana pada hari ini kami ingin membentangkan rubrik analitik dan rubrik holistik yang dilaksanakan oleh kumpulan kami. Kami memilih tahun 6 Sekolah Kebangsaan di bawah tema Unit 5 Pemeliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar. Untuk slide seterusnya, ini adalah ahli kumpulan 16, di mana kumpulan 16 terdiri daripada 4 ahli. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Dania Aiman bin Azmi. Yang kedua, Floris Ham. Untuk ketiga pula, Roziana binti Rozinin. Dan akhir sekali, Verlin Paulinus. Untuk di SKP ini pula, mengenai senda kandungan 5.1 pemeliharaan dan pemeliharaan untuk keseimbangan alam, di mana dalam DSKP ini mempunyai 5 standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh menyertakan masuk pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Untuk yang kedua pula, murid boleh menjana idea cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Untuk ketiga pula, murid boleh menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus. Untuk keempat, murid boleh menjelaskan melalui contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami keancaman kepupusan. Dan akhir sekali, yang kelima, murid boleh memeriahkan faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Untuk standard prestasi pula, terdapat 2 tahap penguasaan. Untuk tahap penguasaan yang pertama, ialah menyatakan contoh haiwan yang pupus. Manakala yang kedua pula, tahap penguasaan yang kedua, memeriahkan haiwan dan tumbuhan yang mengalami keancaman kepupusan. Seterusnya, bagian objektif pembelajaran dan elemen merintas kurikulum IMK. Yang pertama yaitu objektif pembelajaran. Seperti yang telah kami bincang, kami telah membuat 4 objektif. Yang pertama, memahami maksud pemeliharaan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan cara pemeliharaan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menyatakan contoh hewan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Dan yang keempat ialah menjelaskan faktor yang menyebabkan kepupusan hewan dan tumbuhan. Seterusnya, dari segi elemen merintas kurikulum IMK, kami telah memilih kelestarian alam sekitar karena yang pertama, penerapan elemen kelestarian alam sekitar dalam PDPC dapat melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran, yaitu dengan membentuk etika murid untuk menghargai alam dan kehidupan. Yang kedua, elemen kelestarian alam sekitar memberikan kesadaran kepada murid mencintai dan menyayangi alam sekitar. Dan yang ketiga, kelestarian alam sekitar diintegrasikan mengikut kesesuaian topik agar dapat memberikan kefahaman murid tentang topik yang diajar. Seterusnya, bagian bantu mengajar. Kami telah menggunakan 7 bahan bantu mengajar. Yang pertama, komputer riba. Yang kedua, proyektor LCD. Ketiga, video YouTube. Keempat, buku teks. Kelima, kertas soalan. Keenam, alat tulis. Dan yang terakhir, poster daripada kad Manila. Seterusnya adalah soalan tugasan. Berdasarkan topik bab 5, pemeliharaan dan pemeliharaan dalam subjek sains tahun 6 yang telah dipelajari, pelajar diminta untuk berbincang dengan ahli kumpulan mengenai soalan tugasan. Setiap kumpulan perlu menyatakan maksud pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan, menjana idea cara-cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan, menjelaskan melalui contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan, serta memerihalkan faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Hasil perbincangan mestilah dipersembahkan dalam bentuk poster pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Pembentangan setiap kumpulan akan diadakan pada 24 Mei 2024 bersamaan hari Jumaat. Penilaian dan pemarkahan bagi setiap kumpulan beserta adalah berdasarkan rubrik. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah aktiviti yang dilaksanakan oleh guru. Yang pertama, guru membahagikan kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang ahli. Yang kedua, guru mengedarkan kertas soalan tugasan kepada setiap kumpulan. Yang ketiga,
Setiap kumpulan dikehendaki untuk berbincang dan menjawab soalan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Yang keempat, setiap ahli kumpulan perlu memberi kerjasama antara satu sama lain dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Yang kelima, setiap tugasan perlulah disertai dengan contoh dan penerangan yang jelas. Keenam, ketua kumpulan akan menghantar hasil tugasan kepada guru setelah masa menyiapkan tugasan tamat. Dan langkah yang terakhir ialah guru akan meminta setiap kumpulan untuk membentangkan jawapan atau hasil tugasan berbentuk poster. Seterusnya saya akan bentang bagian penilaian poster, pemeliharaan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan, yaitu rubrik analitik. Kriteria yang pertama ialah pemahaman idea 10 markah. Pada tahap cemerlang 10 hingga 9 markah. Pemahaman yang sangat jelas terhadap topik dan dapat menguraikan topik secara jelas dan menyeluruh. Pada tahap baik 8 hingga 6 markah. Pemahaman yang jelas tentang topik dan dapat mengurai topik secara terperinci. Pada tahap sederhana 5 hingga 4 markah. Pemahaman yang baik terhadap topik dan huraian yang diberikan terhadap topik adalah mencukupi. Dan yang terakhir pada tahap lemah antara 3 hingga 0 markah, pemahaman murid terhadap topik adalah terhad dan huraian yang diberikan tidak jelas dan terhad. Seterusnya, kriteria yang kedua yaitu pembentangan dengan 25 markah pada tahap cemerlang dengan 25 hingga 20 markah, pembentangan yang sangat lancar tanpa melihat nota dan murid sangat berkeyakinan ketika membentang. Pada tahap baik dengan markah 19 hingga 12 markah, pembentangan yang lancar, jarang melihat nota, murid berkeyakinan ketika membentang. Pada tahap sederhana dengan markah 11 hingga 6 markah, dapat membentang dengan lancar namun kerap merujuk nota dan murid kurang berkeyakinan semasa membentang. Dan yang terakhir yaitu pada tahap lemah dengan markah 5 hingga 0 markah, pembentangan yang tidak lancar dan kerap merujuk nota, dan murid tidak berkeyakinan semasa membentang. Untuk kategori pemberian contoh, bagi penilaian yang cemerlang, murid dapat memberikan contoh dengan mudah dan contoh yang diberikan tersebut sesuai dengan permintaan soalan. Seterusnya, untuk penilaian yang baik, murid dapat memberikan contoh dengan mudah dan contoh yang diberikan tersebut memenuhi permintaan soalan. Untuk penilaian yang sederhana, murid dapat memberikan contoh namun terhad. Bagi penilaian yang lemah, contoh yang diberikan oleh murid tidak tepat dan contoh yang diberikan adalah sedikit. Untuk kategori creativity poster, untuk penilaian yang cemerlang, poster sangat menarik dan kreatif, serta ide yang disampaikan sangat mudah difahami. Untuk penilaian yang baik, poster yang kreatif dan menarik, serta ide jelas dan mudah difahami. Bagi penilaian yang sederhana, murid dapat menghasilkan poster namun kurang kreatif, serta ide yang diberikan adalah kurang jelas dan kurang difahami. Bagi penilaian yang lemah, poster tidak kreatif dan tidak lengkap. Untuk kategori yang terakhir yaitu soal jawab, bagi penilaian yang cemerlang, sesi soal jawab berjalan dengan lancar dan penerangan murid ketika menjawab soalan sangat munasabah. Seterusnya, untuk penilaian yang baik, murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan baik dan mudah. Bagi penilaian sederhana, murid dapat menjawab soalan dengan baik namun tidak teratur. Bagi penilaian yang lemah, murid tidak dapat menjawab soalan dan jawapan yang diberikan juga kurang tepat. Seterusnya, penilaian poster pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan bagi rubrik holistik. Bagi skor cemerlang, dengan markah 4, mempunyai pembentangan poster yang menarik, kreatif dan inovatif. Contohnya, poster mempunyai ciri-ciri seperti gambar dan warna yang jelas dan dapat menarik perhatian. Bahasa yang digunakan sepanjang pembentangan adalah singkat,
padat, jelas dan mudah difahami, seterusnya mempunyai maklumat yang tepat dan lengkap, serta hasil kumpulan yang cemerlang, yang mana setiap ahli kumpulan menunjukkan kerjasama antara satu dengan yang lain dalam menyiapkan tugasan. Hasil poster adalah sangat kemas dan juga tersusun. Manakala bagi skor baik dengan markah 3, pembentangan poster yang menarik dan kreatif, mempunyai maklumat yang tepat, serta hasil kerja kumpulan yang baik yang mana hasil poster adalah kemas dan tersusun. Skor yang seterusnya, skor 2, di mana kami kategorikan sebagai memuaskan. Kumpulan yang membentangkan poster secara kreatif tetapi mempunyai maklumat yang kurang tepat akan dijatuhkan dalam skor ini. Skor 2 memuaskan. Untuk skor yang seterusnya iaitu lemah, skor 1, di mana kumpulan tersebut membentangkan poster yang kurang kreatif dan juga mempunyai maklumat yang tidak tepat. Dan akhir sekali, skor gagal iaitu kosong, di mana kumpulan tersebut tidak melaksanakan tugasan yang diberikan.